Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua murid yang menonton video cikgu. Menerusi video ini, murid-murid akan dibantu untuk menjawab soalan kertas 1 iaitu pada karangan bahagian A. Video ini cikgu hasilkan khusus untuk membantu membimbing murid-murid cara untuk menulis resume. Pembelajaran pada hari ini adalah berdasarkan standard pembelajaran SP 3.5.1 iaitu menulis untuk mengolah maklumat dan membuat justifikasi daripada pelbagai bahan dan sumber bagi menghasilkan pelbagai bentuk penulisan dan bahan grafik dengan menggunakan ayat yang sesuai. Sebelum cikgu menerangkan berkaitan dengan resume, suka untuk cikgu ingatkan kepada murid-murid bahawa karangan bahagian A ini panjangnya hanyalah antara 150 hingga 200 patah perkataan sahaja. Soalan bahagian A adalah berdasarkan kepelbagaian bahan rangsangan dan jumlah markanya adalah sebanyak 30 markah. Tahukah anda sebenarnya terdapat pelbagai bentuk soalan karangan bahagian A? Paling utama ialah soalan karangan umum biasa yang meminta murid-murid untuk mengemukakan pendapat. Kemudian bentuk yang kedua yang boleh ditanya di dalam soalan karangan bahagian A adalah karangan jenis resume yang akan dipelajari pada hari ini. Diikuti dengan karangan jenis email, karangan jenis surat rasmi, karangan jenis surat tidak rasmi, ada juga karangan jenis syarahan dan kemungkinan boleh juga karangan jenis laporan. Sebelum anak-anak nak menulis resume, anak-anak mesti tahu dahulu mengenai maksud dan juga fungsi resume. Resume sebenarnya merujuk kepada keterangan ringkas tentang maklumat diri, pendidikan, pengalaman dan lain-lain. Resume digunakan untuk memohon pekerjaan. Tujuan soalan ini diuji kepada anda semua adalah untuk memberi pendedahan kepada anak-anak cara nak menulis resume yang sangat baik untuk digunakan sekiranya anak-anak hendak mencari pekerjaan selepas tamat SPM. Untuk pengetahuan semua, tiada format yang spesifik tetapi murid perlu biasakan diri mengikut format yang dipelajari di dalam kelas. Berikut merupakan contoh soalan resume yang terdapat dalam kertas 1 bahagian A. Di dalam soalan ini terdapat arahan soalan dan di bawahnya terdapat pelbagai bahan rangsangan yang terdiri daripada iklan-iklan kerja kosong. Baiklah, langkah pertama, anda perlu baca dan fahamkan arahan soalan. Cikgu bacakan soalannya. Iklan-iklan di bawah menunjukkan sebahagian daripada iklan kerja kosong. Berdasarkan iklan-iklan yang diberikan, sediakan resume diri anda yang lengkap bagi permohonan satu pekerjaan yang anda minati. Panjangnya resume anda hendaklah antara 150 hingga 200 patah perkataan. Antara perkara penting yang ditekankan dalam soalan ini ialah iklan kerja kosong. Sediakan resume diri yang lengkap. Anda perlu pilih pekerjaan yang anda minati berdasarkan iklan itu nanti. Kemudian resume yang awak tulis itu pastikan hanya antara 150 hingga 200 patah perkataan sahaja. Okey, jom kita mula menganalisis iklan. Berikut merupakan iklan yang pertama. Anda perlu menggariskan maklumat penting yang terdapat dalam iklan pertama. Cikgu terus tunjukkan. Dalam iklan pertama ini terdapat satu jawatan kosong iaitu penolong pegawai tadbir grade 29. Untuk memohon jawatan ini perlu ada kelayakan sama ada diploma seni bina landscape, diploma pengurusan alam sekitar, diploma seni bina taman dan diploma pertanian. Sekiranya anda memilih untuk menjawab resume berdasarkan iklan pertama ini, maka pastikan dalam resume anda, kelayakan akademik anda ialah salah satu daripada 4 pilihan kelayakan yang ditulis dalam iklan pertama ini. Masih lagi pada langkah kedua, analisis pula iklan kedua. Dalam iklan ini ada ditulis kerja dengan kami SMO Bookstore. Bookstore ialah perkataan bahasa Inggeris yang bermaksud kedai buku.
terdapat dua pilihan jawatan kosong dalam kedai buku ini, iaitu penolong penyelia tetap dan juga pembantu peruncitan. Pada bahagian bawah jawatan kosong tersebut ada ditulis kelayakan dan ciri pekerja yang diperlukan untuk memenuhi jawatan tersebut. Seterusnya ada ditulis lokasi bekerja di Kuala Terengganu. Oleh sebab itu, sekiranya anda menjawab soalan berdasarkan iklan kedua, pastikan anda menulis resume dengan berdasarkan kelayakan, ciri dan lokasi bekerja yang dinyatakan di sini. Tak bolehlah tulis alamat rumah di Johor. Sebaliknya, mestilah mengikut lokasi bekerja dalam soalan ini. Untuk iklan ketiga pula. Dalam iklan ketiga ini, menawarkan 4 pilihan jawatan kosong, iaitu penolong pegawai tadbir N29, penolong juruukur bahan JA29, pembantu operasi N11, pembantu awam H11. Jawatan kosong ini ditawarkan iaitu tempatnya di Lembaga Urus Air Selangor Luas. Kemudian ada juga dinyatakan kelayakan, jenis jawatan dan gaji yang akan diberikan, kelayakannya PMR, SPM Diploma dan seterusnya lah. Sekiranya anda menulis resume berdasarkan iklan ketiga, anda mesti pilih salah satu daripada 4 pilihan jawatan kosong yang dinyatakan di sini. Langkah seterusnya pula, buatlah keputusan nak pilih iklan dan jawatan yang mana. Nasihat cikgu untuk menjawab soalan ini sama ada anda pilih iklan yang anda suka ataupun pilih iklan yang memberikan banyak maklumat kepada anda ataupun pilih iklan yang anda paling faham kehendaknya. Baiklah, selepas cikgu menganalisis iklan-iklan, cikgu mula membuat keputusan untuk menggunakan iklan 2, iaitu kerja kosong yang ditawarkan oleh SMO Bookstore. Dalam iklan ini tadi, diberitahu bahawa terdapat 2 jawatan kosong. Maka cikgu memilih untuk memohon pekerjaan sebagai penolong penyelia tetap. Mengapa cikgu memilih jawatan dan juga iklan ini? Kerana di dalam iklan ini ada sudah dinyatakan beberapa perkara yang penting untuk digunakan dalam penulisan resume. Okey, ini adalah cadangan format resume yang cikgu mahukan anak-anak murid cikgu gunakan. Awak boleh menulis resume seperti ini dalam kertas jawapan atau dalam buku karangan nanti. Jawapan resume anda sama saja seperti karangan juga. Cikgu akan tunjukkan dengan lebih jelas jawapannya. Pertama sekali, sebagai pendahuluan, tuliskan 1.0, nyatakan jawatan yang dipohon. Berdasarkan iklan kedua tadi, cikgu memilih untuk memohon pekerjaan sebagai penolong penyelia tetap. Kemudian, 2.0, cikgu huraikan berkaitan dengan objektif dan potensi diri. Cikgu tuliskan potensi diri di sini kerana ingin memenuhi kehendak ciri pekerja yang dinyatakan dalam iklan kedua tadi. Murid-murid boleh baca objektif dan potensi diri yang cikgu huraikan. Seterusnya, 3.0, umpamanya seperti menyatakan isi pertama, iaitu berkaitan dengan maklumat peribadi. Di sini, tuliskanlah maklumat peribadi berkaitan dengan diri anda ataupun anda boleh mereka maklumat yang bersesuaian dengan iklan tadi. Contohnya dalam iklan tadi, lokasi kedai bukunya adalah di Kuala Terengganu. Jadi alamat di sini cikgu tuliskan postkodenya 20200 Kuala Terengganu. Lain-lain maklumat, cikgu isikan maklumat yang bersesuaian seperti yang dinyatakan dalam iklan kedua tadi. Untuk isi yang kedua pula, huraikan berkaitan dengan latar belakang pendidikan dan juga pengalaman kerja. 4.0, pada bahagian latar belakang pendidikan, cikgu reka maklumat yang bersesuaian seperti kehendak iklan kedua tadi, di mana sekurang-kurangnya untuk memohon jawatan itu perlu ada diploma. Maka cikgu reka
latar belakang pendidikannya adalah Diploma Pemasaran Universiti Teknologi MARA. Kemudian nyatakan juga sebelum itu, sebelum belajar di universiti, belajar di mana, iaitu STPM dan juga SPM. Kemudian, untuk isi yang kedua juga, nyatakan pengalaman kerja bersesuaian dengan iklan kedua tadi, iaitu memohon kerja di kedai buku, maka pengalaman kerjanya pernah bekerja sebagai penolong penyelia di syarikat buku cemerlang selama 2 tahun, menjalani latihan industri sebagai penolong pegawai di Perpustakaan Negara selama 6 bulan. Bagi isi yang ketiga pula, murid-murid boleh huraikan berkaitan dengan anugerah pencapaian dan juga kemahiran khusus. Lihat, anugerah pencapaian, cikgu huraikan anugerah pekerja contoh 2015 di syarikat buku cemerlang, iaitu di syarikat terdahulu. Anugerah dekan di Universiti Teknologi MARA, anugerah murid cemerlang di SMK Bandar Seri Alam, Cikgu Reka sahaja. Kemudian 7.0 pula, cikgu huraikan berkaitan dengan 2 kemahiran, iaitu 7.1 kemahiran bahasa, manakala 7.2 kemahiran komputer. Kebiasaannya, di dalam resume sememangnya perlu dihuraikan berkaitan dengan kemahiran bahasa dan juga komputer. Akhir sekali, sebagai penutup, murid-murid boleh huraikan berkaitan dengan rujukan dan juga harapan. Rujukan ini merupakan maklumat orang yang boleh majikan hubungi untuk mengesahkan bahawa maklumat dalam resume adalah betul. Jadi, nyatakan orangnya siapa, di mana dia bekerja, nombor telefonnya dan juga emailnya. Dan yang terakhir, cikgu tuliskan harapan seperti dalam karangan biasa. Ada harapan terhadap penerusan resume anda, iaitu semoga saya diberikan peluang untuk membina kerjaya di SMO Bookstore. Jumlah keseluruhan resume yang telah cikgu tuliskan ini adalah sebanyak 186 patah perkataan. Baiklah semua, sekiranya terdapat sebarang pertanyaan, kemusykilan atau keraguan, sila ajukan soalan kepada cikgu. Cikgu harap murid-murid dapat menguasai kemahiran menulis resume dengan baik.